Dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, dan Anas bin Malik mendengar dengan jelas. Baik dalam istilah digunakan sami'tu min Rasulillah, aku mendengar sendiri daripada Nabi. Sami', dengar sendiri daripada Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min asyratis saati ay yurfa'al 'ilm wa yazhar al-jahl wa yafshu az-zina wa yushbu al-khamr wa yazhab ar-rijal wa tabqa an-nisa hatta yakuna li 50 imra'atan qayyimun wahid. Di antara tanda-tanda kiamat, di antara tanda-tanda kiamat, min asyratis sa'ah, maka tanda-tanda kiamat yang disebutkan oleh Anas bin Malik ini melalui daripada Nabi SAW adalah min asyratis sa'atis sughra, tanda-tanda kiamat kecil. Tanda-tanda kiamat kecil. Tanda kiamat ni biasalah ada dua, satu sughra, satu kubra. Satu kecil dan satu lagi besar. Maka yang dikhabarkan oleh Nabi ini adalah kecil. Antaranya disebutkan akan terangkat ilmu. Kedua, tersebar kejahilan. Tiga, tersebar penzinaan. Dan tersebarnya peminum ataupun orang yang meminum arak. Kemudian perempuan makin ramai dan lelaki makin sedikit, sehingga dinisbahkan 50 orang perempuan berada dalam tanggungan seorang lelaki. Ini hadis daripada Anas bin Malik. Kita lihat kepada huraian hadis ini melalui penulis. Hadis ini berisi satu berita yang sangat besar. Antara tanda-tanda kedatangan kiamat, ilmu akan diangkat pada akhir zaman. Bersama Anas bin Malik, beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, radhiyallahu taala anhum ajma'in, daripada Nabi, antaranya Abu Musa al-Asy'ari, Abu Hurairah dan Abdullah bin Amr. Semoga Allah meridai mereka semua. Hadis-hadis mereka tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Kata Anas tadi, dia kata, kamu takkan jumpa hadis ni melainkan daripada orang lain, hanya daripada kata Anas sajalah. Tapi menurut hadis-hadis yang dihimpunkan oleh muhaddisin dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, ada juga yang meriwayatkan hadis yang kurang lebih sama, iaitu daripada Abu Musa al-Asy'ari, Abu Hurairah dan juga Abdullah bin Amr. Hadis yang sama melalui jalur ataupun melalui riwayat daripada sahabat-sahabat ni tadi. Adanya hadis ni dengan cara pemahaman kita bukanlah ia seorang datang daripada, maknanya daripada Anas bin Malik. Bahkan ada daripada sahabat yang lain. Contohnya kalau hadis yang kita boleh dapat daripada salah satu sanad dia, ataupun satu tekan reference saja, satu rujukan saja. Hadis tu contohnya dia apa? Itu hadis innamal a'malu binniyat. Hadis innamal a'malu binniyat ni, tuan-tuan takkan jumpa ia diriwayatkan daripada mana sahabat-sahabat yang lain. Takkan jumpa dia daripada Abu Hurairah, takkan jumpa daripada Anas bin Malik, takkan jumpa hadis ini dalam kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim pun dia diriwayatkan daripada siapa lagi? Abdullah bin Amr, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Semua ni tak ada, melainkan dia datang daripada Umar bin Al-Khattab. Hadis ni kalau tuan-tuan cari, dia mesti daripada Umar. Allahu a'lam lah. Sepanjang pengajian saya dan juga pembacaan, memang hadis ni datang daripada Umar. Mana tahu tuan-tuan ditipu buka hadis,
Diriwayatkan daripada Anas bin Malik, beliau berkata, innamal a'malu binniyat. Mana tahu kan? Betul tu. Allah alam lah. Tapi tuan, hadis tu memang akan datang daripada jalur Umar bin Al-Khattab. Baik. Jadi hari ini ramailah sahabat-sahabat yang meriwayatkan berkenaan dengan tanda-tanda kiamat kecil. Yang menjadi persoalan dia apa? Ilmu apakah yang dimasukkan dalam semua hadis ini? Terangkat ilmu, kan literal kan, umum tu. Dia tak ada ilmu apa. Terangkat ilmu, kemudian akan terzahirlah kejahilan. Itu benda-benda yang bersifat umum. Baik, apa dimasukkan? Maka kata huraian daripada hadis ini, kalau kita perhatikan perkembangan ilmu pengetahuan di dunia pada masa ini, kita lihat pelbagai ilmu baru muncul dengan banyaknya. Ilmu-ilmu yang sebelumnya belum pernah ada, sekarang menjadi sebuah disiplin tersendiri. Jadi ilmu apakah yang disebut oleh Nabi SAW yang diangkat pada akhir zaman nanti? Betul. Ilmu semakin berkembang, macam-macam ilmu ada. Kalau dulu zaman Nabi, apa yang ada? Ilmu Al-Quran, ilmu fiqah, ilmu apa lagi? Ilmu yang melibatkan uslub-uslub dalam Al-Quran tu. Yang hari ini dah macam-macam ilmu tu. Daripada Al-Quran tu terpecah. Ada yang ada ilmu qawaid dia, nahunya, dengan sarafnya, dengan balaghahnya, dengan apa lagi? Banyak lagi lah yang terdapat ilmu-ilmu. Kalau dalam bahasa ni macam-macam ada ilmu. Kalau dalam bab syariah, macam-macam lagi ilmu. Ada dengan fiqhul mu'asarah, fiqh moden, hukum berkenaan dengan fiqh perbandingan, fiqh muqaran, perbandingan di antara fiqh mazhab-mazhab yang ada. Semua ada tuan-tuan. Dan tidak ada pada zaman Nabi SAW. Itu kalau ilmu berkenaan dengan agama. Kalau ilmu berkenaan dengan dunia, lagi macam-macam kan? Ilmu A, ilmu B, ilmu C dan sebagainya tuan-tuan. Bahkan orang pun tadi terlampau pakar kan? Terlampau pakar. Dia lihat saja, dia dah boleh tahu dah berdasarkan dengan ilmu dia. Baik, yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, apakah ilmu tersebut? Maka ditemui dalam sebuah hadis daripada Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit, sahabat Nabi SAW, berkata kepada Jubair bin Nufair, jika engkau suka, aku akan menyebutkan ilmu yang pertama kali diangkat. Ia adalah ilmu khusyuk. Suatu masa nanti kamu akan memasuki masjid, namun tidak menemui seorang pun yang khusyuk. Itulah dia tuan-tuan. Itulah ilmu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Itu yang dinamakan dengan ilmu khusyuk. Khusyuk ni adalah sebahagian daripada ilmu. Ia diperolehi berdasarkan dengan mujahadah kita untuk memastikan solat kita ini adalah solat yang terbaik. Tuan-tuan akan perhatikan, bahwasanya Allah memuji orang yang solat dalam keadaan yang khusyuk. Dalam surah Al-Mu'minun, Allah menyebutkan qad aflahal mu'minun. Saya yakin tuan-tuan ramai yang hafal ayat ini. Dulu masa SPM dulu, ayat 1 hingga 10 surah daripada surah Al-Mu'minin ni adalah ayat hafazan SPM. Tuan-tuan memang pun hafal. Sekarang ni tak tahulah, mungkin dah tukar surah lain. Masa itu kami belajar Quran dan Sunnah, wajib kena hafal, keluar besok. Baik, surah ini tuan-tuan, Allah mulakan dengan menyebut qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya berjayalah bagi orang-orang yang beriman. Tuan-tuan tengok Allah guna dengan lafaz aflah. Aflah ni tuan-tuan boleh dengar hari-hari pada telinga kita. Muazzin dia akan mengumandangkan dengan dengan sebutan hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Marilah menuju kepada kejayaan.
Aflah ni tuan-tuan, dia juga dinisbahkan, kalau menurut bahasa dia dinisbahkan kepada petani. Lepas tu kalau petani dalam bahasa Arab disebut dengan nama falah, petani. Kenapa petani tuan-tuan? Petani ni sifatnya daripada dia, apabila dia nak mendapatkan sesuatu, dia mesti membelah bumi. Ini bukan ilmu membelah bumi apa tu kan, tak. Dia maksudnya apa? Dia kena tanam. Itu maksud petani. Nak dapat hasil daripada tanaman tu, dia mesti letak benih. Dan nak dapatkan hasil daripada benih tu, dia kena macam-macam lah. Dia kena letak air, dia kena letak baju, dia kena tengok dan pantau, barulah dia akan dapat hasil. Maka Allah menisbahkan orang yang berjaya ni, sifat dia sama macam petani tu. Orang yang beriman ni, apabila dia melakukan sesuatu, mestilah sesuatu yang dia lakukan bukan sia-sia. Dan hasil yang dia dapat daripada tuaiannya itu bukanlah dengan satu tempoh yang sekejap dan sekelip mata. Sebab tu Allah memuji, qad aflahal mu'minun, berjayalah orang yang beriman. Dan Allah meletakkan ciri yang pertama bagi orang beriman itu apa tuan-tuan? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ciri orang yang beriman itu adalah bila mana di dalam solat dia adalah dalam keadaan solat yang khusyuk. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini kata-kata kita masuk saja di masjid ramai, bukan kita saja. Bukan maknanya kita melihat orang, tapi kita melihat diri kita sendiri. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, banyak rasanya bila kita masuk ke masjid itu, kita bukan semakin dekat dengan Allah, bahkan semakin menjauhkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita melaksanakan solat. La tarahum khashi'a, kamu tidak akan melihat mereka khusyuk di dalam solat. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka ilmu ini pada akhir zaman, pada zaman kita ini, kita akan lihat ianya dicabut dan diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga ada sebuah hadis, walaupun ada disebutkan hadis ini hadis dhaif, disebutkan juga matanya, disebutkan bahasanya Nabi SAW, masajiduhum 'amirah wa kharabun minal huda. Masjid-masjid mereka itu sangat hebat, akan tetapi di dalamnya itu kharab, tidak ada sesuatu yang bersifat hidayah dan jauh daripada mengingatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mendapatkan solat yang khusyuk ni, dia bukan hari ni belajar, hari ni dapat. Diperlukan kepada mujahadah. Mujahadah mesti kepada perjuangan. Dia bukan hanya sekadar retorik, hari ni kita belajar, besok kita boleh dapat. Tidak. Dia mesti berdasarkan perjuangan tuan-tuan untuk mendapatkan setiap waktu dan ketika untuk mendapatkan solat yang khusyuk itu. Batu Nabi, kalau tuan-tuan baca dalam hadis, Nabi kalau nak solat, Nabi akan pesan dekat orang belakang dia. Dia banyaklah lafaz-lafaz yang Nabi akan pesan. Contoh yang biasa tuan-tuan dengar, sawu sufufakum, betul? Nabi biasa sebut tu, luruskan saf kamu. Itu ada dalam kitab hadis yang diinputkan oleh penulis kitab Umdatul Ahkam. Ada dalam hadis tu, sawu sufufakum. Tapi antara yang Nabi selalu peringatkan, Nabi kata apa? Sallu salatal muwadda'. Sallu salatal muwadda', ataupun sallu salatal muwaddi'in. Solatlah kamu seperti mana kamu melaksanakan solat yang terakhir. Solat yang terakhir. Apa yang dimaksudkan dengan solat yang terakhir? Maknanya hari ini kalau kita semayang maghrib tadi, maknanya belum tentu lagi kita boleh yakin kita boleh semayang isyak. Kita akan buat solat kita itu dalam keadaan yang paling terbaik.
Ni nak mendapat solat yang khusyuk ni tuan-tuan, jauhlah kita dengan tabi'in maupun daripada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga disebutkan Nabi bila sebelum semayang ni, Nabi akan, biasalah dia akan kenal sahabat-sahabat ni. Tapi apabila langkah kaki itu sudah diseru oleh muazzin untuk melaksanakan solat, qad qamatus salatu qad qamatus salat, maka wajah Nabi dan juga wajah sahabat ini akan berubah, seolah-olah mereka itu tidak mengenal di antara satu sama lain. Jauh, dah tak kenal dah. Sebab ketika itu hati mereka telah diletakkan untuk berpaut pada solat, untuk berhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan jauh dengan kita kan? Betul? Jauh. Nak semayang boleh berburak lagi kan? Jauh tuan-tuan. Nak semayang boleh lagi untuk hanya macam-macam dan sebagainya. Itu nak semayang, belum lagi dalam semayang. Sehingga kan dalam semayang ni pun macam-macam perkara dunia itu akan datang mendekati dengan kita. Sebabnya bila mana solat kita ni tadi, bila kita masuk ke masjid, terlampau banyak perkara dunia yang kita kaitkan dan kita langkah membawa masuk ke dalam masjid. Banyak benda-benda yang kita kaitkan sehingga ia terbawa-bawa ke dalam masjid. Sehingga kan ada satu kitab ke ataupun satu cara lah tuan-tuan, sehingga dia buat ketua, dia kata apa, kalau nak cari barang yang hilang, carilah di dalam solat. Betul kan? Sebab bila dah angkat takbir tadi tuan-tuan, barang yang itu susah nak cari tadi kat rumah, tiba-tiba dalam semayang tu boleh ingat tuan-tuan. Allah, dalam semayang tu, dalam semayang tu tadi kita boleh ingat mana letak exactly topik tadi tuan-tuan. Oh, po dalam kocek baju Melayu belah kanan pula tu. Kunci motor, contoh ni, mana letak kunci motor ni? Nabi masjid ni jadi tak jumpa-jumpa cari. Bila semayang tu, oh, letak dalam kocek kanan, dalam baju Melayu. Bayanglah tuan-tuan. Maka sehingga solat kita hujung zaman ni tuan-tuan diletakkan dengan nilai sebegitu. Di mana khusyuk yang mana kita nak letakkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala tuan-tuan. Lepas tu kalau contoh-contoh, kalau saya bawakan apa sifat-sifat orang yang solat yang khusyuk ni tadi, dia tidak ada hubungan langsung dengan orang lain luar daripada solat, melainkan dalam solat itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan bahwasanya Sayyidina Ali bin Abi Talib, menantu Nabi SAW, beliau ni solat dalam keadaan bila dia semayang tadi, ada kaki dia terkena panah terkena, dan ada lebihan panah tu tadi tak dapat dikeluarkan. Sakit lah kan, lapor sakit. Masa tu mana ada bius. Jadi ketika mana Sayyidina Ali bin Abi Talib ini melaksanakan solat, maka sahabat yang melihat ada lebihan daripada panah itu tadi terdapat pada kaki Sayyidina Ali tadi, maka mereka mengambil peluang ketika itu mencabutnya dan membersihkannya ketika mana solat. Dan selesai daripada solat itu tuan-tuan dan rahmati Allah, maka Sayyidina Ali tertanya-tanya, apa hal ramai warna yang ada di kelilingi aku ni? Kenapa ramai warna yang ada di sebelah aku ni? Kata, wahai Ali, kami berjaya mengeluarkan lebihan daripada panah ni tadi yang terlekat dan juga yang terdapat pada kaki kamu. Maknanya dia tidak merasakan kesakitan ketika mana dikeluarkan lebihan panah tadi daripada kaki beliau ketika mana dalam solat. Subhanallah. Itu di antara contoh-contoh sahabat. Kalau Nabi itu dialah yang paling hebat. Sehingga Nabi kata apa? Aku dijadikan sebagai orang yang cinta habbaba ilayya minan nisa. Aku ni dijadikan orang yang cinta kepada manusia, cinta kepada wanita, cinta kepada wangian
dan juga jadi orang yang qurratu a'yun fi solat. Itu orang yang dijadikan penyejuk mata dada pada aku melaksanakan solat. Tuan dan mati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dilihat kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, dia kata Ubadah berkata seperti itu kerana ilmu terbagi kepada dua. Bahagian pertama adalah ilmu yang terhasil daripada hati manusia, itu ilmu yang berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nama-namanya, sifatnya yang melahirkan rasa takut, hormat, kagum, tunduk, cinta, mengharap, meminta dan bertawakal kepadanya. Inilah ilmu yang bermanfaat, sebagaimana kata Ibnu Mas'ud, sekumpulan orang yang membaca Al-Quran namun tidak melepasi kerongkongnya. Andai kata Al-Quran itu masuk ke hati, ia akan menetap dan memberi manfaat. Ini ilmu yang pertama. Ilmu yang pertama yang terhasil daripada hati manusia, dan dia juga terhasil daripada pembelajaran. Ia pembelajaran. Bila mana dia membaca ayat Al-Quran, ada part-part yang tertentu tu, bila ia menyentuh berkenaan dengan azab neraka, dia menangis. Bila menyentuh berkenaan dengan azab ketika mana pada yaum ataupun pada alam kubur, dia pun menangis. Kehancuran dunia pun dia menangis. Ni orang yang bila baca tu, dia fahamlah tuan-tuan, ada ilmu dia. Maka ilmu yang kedua pula, iaitu ilmu pada lisan. Dan ilmu ini akan menjadikan alasan Allah SWT untuk menyiksanya, sebagaimana hadis Al-Quran akan menjadi hujjah untukmu atau hujjah memberatkan ke atasmu. Hujjatun laka wa hujjatun alaik. Al-Quran itu akan jadi hujjah kepada kamu, ataupun dia akan memberatkan ke atas kamu. Baca Al-Quran tapi dia tidak mengamalkan apa yang terdapat pada Al-Quran tersebut, dan dia tahu apa yang ada dalam Al-Quran, dia menyembunyikan apa yang terkandung di dalam Al-Quran, maka Al-Quran itu akan jadi hujjah kepada dia. Kalau Al-Quran itu hujjah untuk kamu, macam tuan-tuan baca setiap malam, kan? Tuan-tuan baca surah apa? Surah Al-Mulk. Tuan-tuan baca, Quran akan jadi hujjah pada tuan-tuan. Bila alam barzah kelak, maka ayat yang tuan-tuan baca itu akan menyelamat daripada azab kubur. Kalau dekat Facebook tu, saya ada subscribe lah, ataupun kita follow seorang ustaz ni. Nama ustaz tu Uwais Al-Qarni, itu nama dia. Dia tiap-tiap malam dia akan bagi apa? Bagi information lah, ataupun bagi peringatan. Dia ajak semua follower dia buka Facebook dia, baca sesama. Bagus lah, kan? Hari Jumaat macam tadi, jadi bagi peringatan pukul 11, pukul 10 baca surah Al-Kahfi. Setiap ayat yang tuan-tuan baca tu, menurut pada waktu-waktu yang tertentu, maka dia akan menjadi hujah kepada tuan-tuan pada alam barzah kelak. Baik. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat apa yang dimaksudkan dengan khusyuk tadi. Ilmu khusyuk ini sangat banyak ditemui pada zaman Nabi SAW, para sahabat dan tabi'in. Ni zaman-zaman yang diakui mereka itu khusyuk dengan solat dia. Betul lah kata Nabi, khairul qarni, kan? Sebaik-baik kurun adalah sebaik-baik orang ataupun sebaik-baik golongan qarni, itu pada kurun aku, sahabat lah. Summa alladhina yalunahum, kemudian pada zaman selepas daripada itu zaman tabi'in. Summa alladhina yalunahum, kemudian zaman selepas itu ada zaman tabi'in. Baik. Bahkan Nabi SAW pernah mengibaratkan petunjuk yang dibawa oleh baginda ibarat air hujan yang membasahi bumi. Tanah yang subur akan menerima air itu dengan baik, lalu menumbuhkan rumput-rumput dan pohon-pohon yang bermanfaat kepada semua makhluk. Jadi setiap orang yang ada pada zaman Nabi yang solat khusyuk ni tadi, dia akan memanfaatkan kepada orang-orang yang di sekelilingnya, dan akan memberi manfaat umpama seperti air hujan yang akan menyuburkan tanah yang kering kontak.
Ni tuan-tuan, khusyuk ni dia bukan efek dekat diri tau. Sebenarnya khusyuk ni juga dia akan Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sebelum tuan-tuan, saya mohon tuan-tuan untuk doakan ataupun sedekahkan Fatihah pada guru saya, Cikgu Yunus Lim Parut, pengetua Sekolah Ma'had Ahmadi. Kalau mendapat maklumat dia meninggal tadi, doakan Allah mengampunkan dia. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Ila hadratil Fatihah. Alhamdulillah. Ya. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jadi perkara dalam hati Allah subhanahu wa ta'ala, maka kata Imam Nawawi rahimahullah, maka ilmu khusyuk yang berkat itu, maka dia akan memanfaatkan orang lain. Bahkan bila mana orang yang melihat orang itu tadi khusyuk, orang lain pun akan jadi khusyuk juga. Jadi lagi baiklah. Bukan tengok orang tu khusyuk, kita pun geram je kan. Payah kan. Menunjuk ke tu khusyuk kan. Itu sedap di hati betul kan. Dia kalau orang yang khusyuk ni, dia akan bagi efek orang lain pun akan jadi khusyuk dengan amalan yang dia buat tadi. Jauh kan dengan itu, jauh. Kita nampak orang tu lebih sikit, orang tu baik sikit, mungkin kita akan ada rasa yang kurang senang dengan keadaan tersebut. Maka begitulah saya sebutkan bahasanya solat kita ini jauh sangat dengan solat orang dulu. Jauh. Walaupun dalam keadaan yang solat kita ni lebih selesa. Orang dulu semayang tuan-tuan, macam mana? Susah. Mana ada ikon ni, kipeh ni. Kalau tuan-tuan pergi Mekah lah, kata Dr. Zahzan Muhammad, pergi bulan Ramadan. Kalau orang yang semayang tarawih, semayang tarawih tu pula yang dekat ataupun yang dekat dengan berhampiran dengan Kaabah, ataupun kawasan Mataf, tempat tawaf tu yang dekat situ. Orang yang semayang situ lagi susah berbanding dengan orang yang semayang dekat belakang tu. Sebab apa? Orang yang semayang kat belakang tu, yang bawah yang tempat teduh tu, situ ada ikon, betul? Ada ikon. Orang yang semayang dekat dengan Mataf tadi, tempat tawaf tadi tuan-tuan, panik. Masuk bulan Ramadan pula adalah bulan yang faham gembara, lagi berpeluh. Bayangkan orang dulu semayang dalam keadaan seperti itu, namun dia boleh menghadirkan dirinya khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jauh kita, jauh. Dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau menyebutkan ada seorang ulama ni yang namanya ulama tabi'in. Itu ni tabi'in. Dan penulis kata apa? Orang yang ada ilmu khusyuk ni sahabat dan tabi'in. Saya sebut tabi'in itu. Siapa tabi'in itu? Namanya Silah bin Asyam. Silah bin Asyam. Beliau ni tuan-tuan dalam hati Allah adalah orang yang doanya mustajab dan dimakbulkan doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau ni satu ketika diarahkan untuk pergi berperang. Ulama pun berperang. Pergi berperang, ikut kumpulan yang nak berperang tu tadi, dan mereka berhenti di satu perhentian untuk berehat. Menjadi kebiasaan Silah bin Asyam ni tadi, beliau ni tadi akan mengambil ruang dan peluang
pada waktu malam ni solat dengan solat yang sebanyak-banyak. Bukan solat dekat dengan batalion tentera tu, tak. Dia akan pergi cari satu tempat jauh daripada pandangan manusia. Sampailah dia rasa orang tak nampak, dia akan solat dengan sebanyak-banyaknya tuan. Dia akan solat. Bila dia berjalan tadi, ternampaklah yang pada malam tu, biasalah kalau biasa orang berehat, akan ada yang menjaga, betul? Akan ada yang menjaga. Maka yang menjaga ni dia perasan ada seorang ni keluar daripada kumpulan perang tu. Dia takut orang jahat ke ataupun mata-mata ke. Bila dilihat perhati, oh ni Silah bin Asyam, tabi'in yang hebat. Masa tu pun orang dah kenal dia sebagai seorang tabi'in yang hebat. Maka dibiarkan. Maka bila daripada pandangan yang jauh, maka Silah bin Asyam ni semayang. Semayang dan terus solat, dan terus solat, dan terus solat. Dan ditakdirkan ketika itu Allah telah menghadirkan satu binatang buas berhampiran dengan Silah bin Asyam. Siapakah ataupun apakah binatang tersebut? Maka yang hadir ketika mana di semayang itu adalah seekor harimau. Seekor harimau. Harimau ni tadi datang berhampiran betul dengan Silah bin Asyam. Dan ketika itu harimau ni tadi telah mengaum. Sehingga ramailah yang malam tertidur berehat, semua terjaga. Dan yang menariknya, bila mana Silah bin Asyam ni bila semayang dan diperhatikan oleh penjaga pada malam itu, penjaga dilihat Silah sedikit pun tidak bergerak daripada tempat solatnya selepas harimau itu mengaum. Tuan-tuan yang puai tu berlaku, cuba harimau tu mengaum depan tuan-tuan. Dalam kandang tu pun dah berkotak tuan-tuan. Dalam kandang tu elok pula ada sungai tu kan, kita dengar dia mengaum tu je. Oi tuan-tuan, kemain takut. Ni sebelah daripada Silah bin Asyam tu tenang dalam keadaan tersebut, sehinggalah dia selesai melaksanakan solatnya. Dan akhirnya bila dia selesai solat tu dan dia lihat harimau tu tadi, lihat harimau tu tadi tuan-tuan, sehingga menyebabkan harimau tu tadi dalam keadaan terkejut. Harimau tu terkejut. Kenapa harimau tu terkejut? Sebab apabila dia melihat Silah bin Asyam ni tak terkejut bila menengok harimau tu. Ni betul-betul ni tuan. Harimau tu terkejut. Pelik dia. Maka Silah bin Asyam ni dia pesan kepada harimau ni, boleh cakap dengan harimau. Dia kata, pergilah tempat lain, sini tak ada makanan tu. Yang ada di sini pun semua tentera-tentera nak pergi perang. Makanan tak ada. Pergi cari tempat lain, makanan lagi banyak, dan pergilah ke sana. Harimau ni pula elok tuan-tuan, ikut cakap tu, pergi beredar di situ. Itu di antara buktinya. Dan perkara ni dia rahsia, tak ada seorang tu. Tak ada seorang. Yang tahu penjaga ni tadi. Maka penjaga ni tadi pergi kepada Silah bin Asyam. Dia pujuk kepada Silah, wahai ulama, wahai syekh, ceritalah bahasanya aku lihat dan aku nampak itu, adakah dia benar? Aku nampak ada harimau sebelah duduk dalam keadaan yang mana kami yang jauh ataupun aku yang jauh ni rasa takut, tapi kau berada dalam keadaan tenang. Betul, ceritakanlah keadaan tersebut. Ya, perkara itu betul. Dan tuan-tuan boleh rujuk kisah ini dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Ini bukan cerita dongeng tuan-tuan. Ini memang diceritakan oleh Imam Zahabi berkenaan dengan orang yang khusyuk dalam solat. Jauh lah kita tuan-tuan. Ya, jauh. Bukan harimau kat sebelah tuan-tuan. Orang pakai baju harimau pun kita dah olik tengok kan. Baju orang ni kepala apa ni, harimau ke singa dan semayang tu. Orang tu pakai baju belakang kita ada lambang macam-macam kan. Ni harimau ke singa, itu pun dah tak khusyuk kan. Belum datang harimau betul-betul lagi. Bukan tuan-tuan je lah yang cakap ni pun mungkin caw dulu lah tuan.
Sebab dia yang paling banyak daging ni kan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala nak kata kan, bahasanya khusyuk zaman tabi'in tu sangat jauh kan kita. Dan di antara disebutkan anak kepada Zubair bin Awwam, seorang sahabat. Silap saya, Zubair bin Awwam ni ahadul musyirina bil jannah, yang dijanjikan dengan syurga. Anak dia Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair, seorang fuqaha tabi'in. Sama juga kes dia. Beliau ni pergi jumpa dengan sultan ketika itu. Dan bila mana dia jumpa sultan, kakinya itu ada diserang dengan penyakit. Untuk menghentikan penyakit itu tersebar pada badan dia, maka tabib diraja ketika itu mengarahkan, dia kata kena potong kaki ni, kena potong. Masa itu tak ada bius sultan. Maka pesan dan kisah ini disebut oleh ulama dalam pengajiannya. Silap saya, Syekh Saleh Utsaimin, dia kata bahawasanya dalam kisahnya dia kata Urwah bin Zubair ni tadi dipesan, kalau betul nak potong kaki aku, potong ketika mana aku solat. Dari segi fiqah wallahu alam lah, dari segi darah dia apa semua tu alam. Tapi dipesan kepada tabib tu tadi, kalau nak potong kaki aku, potong ketika mana aku solat. Sebab ketika mana solat tu, pastinya dia tidak akan merasa apa-apa sedikit kesakitan sekalipun, sebab hatinya itu terpaut dan khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara kisah di antara tabi'in yang khusyuknya ketika mana melaksanakan solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian, maka ilmu yang tertanam sungguh di dalam hati membuahkan amal yang banyak. Yang terbesar adalah tafakkur, berfikir dan merenung. Maka tafakur ini kemudiannya melahirkan zuhud, wara', syukur, cinta dan semua akhlak terpuji yang lain. Tafakur juga aktif berperanan untuk membersihkan hati daripada penyakit-penyakit buruk seperti hasad, dengki, ujub, riak, sombong dan lain-lain. Tafakur, ambil masa untuk berfikir. Solat yang kita buat ni ambil masa, dari segi bacaannya, dari segi pergerakannya. Fikir tu tadi tu, bukan buat apa mak kata orang Melayu kita, sekadar melepaskan batuk di tangguh. Membuat sesuatu dalam keadaan yang dah siap tu, settle lah tu. Walaupun benda tu tak berapa sempurna, tak apa, janji buat. Bukan itu kan. Solat ni kita kena tafakur. Aku ni dah 30 tahun semayang, macam mana kan, khusyuk tak khusyuk? Fikir. Bila kita fikir berkenaan dengan solat kita, khusyuk tak mana, ataupun tak khusyuk, kita akan memperbaiki dan memperelokkan solat kita. Lepas tu kalau ulama' dulu tuan-tuan, apabila masuk 40 ini, maka mereka akan meninggalkan segala yang bersifat, ini mereka lah, kita tak mampu nak ikut, meninggalkan segala yang bersifat dengan dunia ini dan memberikan sepenuh perhatian pada bila mana mereka tu sudah sampai umur 40. Yes. Kita 40 baru nak balik rumah kan? 40 nak pakai X50 kan? Contoh lah tu kan? Tak apa, nanti 50 habis bayar kan? Ini 40 tuan-tuan, mereka dah plan untuk memperbaiki dan memperelokkan solat mereka. 40 kita lah lain kan? Oh Ustaz, life begin at 40. Sah tu. Hidup ni bermula pada umur 40. Tak kan? Sebab mereka mengambil ayat tu yang bila baca Quran tu dia amalkan. Wa balagha arba'ina sanah, bila mana umur sudah sampai 40 tahun, maka mereka akan menumpukan sepenuhnya dengan solat yang mereka laksanakan. Contohnya nak dapatkan khusyuk tu tadi, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kemudian tidak heran apabila kita membaca bahawa salah satu sifat Nabi SAW adalah selalu berfikir. Daimul fikrah, berfikir. Sentiasa berfikir solat kita ni betul tak betul, elok tak elok. Masih tuan-tuan jangan ingat ni, kita sembahyang jemaah ni kita akan dapat full 27. Ingat,
Apa pun pahala yang tuan-tuan akan dapat tu, dia refer kepada kekhusyukan tuan-tuan. Lepas tu Nabi kata, ada orang yang sembahyang ni dia akan dapat 1/10. Ada yang dapat 1/9, ada yang dapat 1/8, ada yang dapat 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2 ketika mana melaksanakan solat daripada 27 pahala yang dapat tuan-tuan. Dia bukan imam je yang tanggung tuan-tuan, tak. Dia mesti melibatkan macam mana tuan-tuan khusyuk dalam solat tu. Sebab tu kalau tuan-tuan kita boleh dapat 27 tu dengan full mark 27. Bukan senang nak dapat 27. Kalau solat yang biasa kita kena dapat 27 tu tadi dengan mengulangi. Kalau maghrib lah 3 rakaat tu ulang 27 baru dapat tuan-tuan 27. Tapi nak dapatkan dalam keadaan sempurna tu, tengok khusyuk kita macam mana. Contoh bacaan Al-Fatihah kita, kan? Tak adalah baca tu tadi laju tuan-tuan, menonong dia baca, kan? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Bukan main laju lagi tuan-tuan. Kalau orang yang faham maksudnya dia bila baca Al-Fatihah tu, ketika itu dia sedang berinteraksi dengan Allah. Kan tuan-tuan belajar tu, dah lama tuan-tuan belajar. Tak silap saya tuan-tuan belajar tafsir Al-Fatihah, betul? Bila tuan-tuan baca Alhamdulillahirabbil alamin, apa Allah jawab? Hamidani Rabbi, kan? Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin.